Pokok tunera ataupun pokok kembang lapan selama ini ditanam di halaman rumah hanya untuk mencantikkan halaman rumah. Tetapi tahukah anda bahawa ada banyak rahsia di sebalik tunera ini yang anda perlu tahu? Jadi, untuk hari ini saya akan membongkar satu persatu rahsia tentang pohon tunera ini. Saya mohon kepada anda untuk stay hingga ke hujung video ini kerana di hujung video nanti akan ada satu rahsia tentang pohon tunera ini yang akan memberikan kebaikan kepada anda semua. Jadi, jom kita belajar. Sebelum tu, jangan lupa tekan butang subscribe dan butang loceng di sebelah kanannya untuk sentiasa mendapat update daripada saya. Okey, jom jangan buang masa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ihin Agro sekali lagi untuk membincangkan isu dan ilmu-ilmu tentang pohon tunera ini yang kita semua perlu tahu. Sebelum kita melangkah dengan lebih jauh, apa kata kalau kita kenal dulu hati budi pohon tunera ini? Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Apa itu pokok tunera? Pokok tunera ataupun dikenali sebagai pokok lidah kucing ataupun ada yang dipanggil sebagai pokok kembang lapan. Dan pokok ini terbahagi kepada dua jenis, iaitu daripada warna kuning dan juga warna putih. Warna kuning dikenali sebagai Tunera ulmifolia dan warna putih pula terkenal dengan nama Tunera subulata. Nama tunera ini adalah diambil sepenuh nama bapa botani Inggeris, iaitu seorang ahli ornitologi dan botani, iaitu William Turner. Ini adalah merupakan biodata kepada Tunera ulmifolia. Ia berasal daripada kingdom Plantae dan dari family Passifloraceae. Dan jenisnya adalah Tunera, spesiesnya pula adalah Tunera ulmifolia. Dan ia dipanggil Tunera ulmifolia juga. Ini pula adalah biodata kepada Tunera subulata. Ianya serupa seperti Tunera ulmifolia daripada kingdom yang sama, family yang sama, jenis yang sama, tapi spesies je berbeza. Spesies Tunera subulata. Dan namanya pun samalah, takkan nak buat kesilapan yang sama kan? Terdapat beberapa perbezaan di antara Tunera ulmifolia dan juga Tunera subulata. Yang jelas sekali adalah warna bunganya. Selain itu, bentuk daun kedua-dua pokok ini juga berbeza, iaitu pohon Tunera yang bunganya warna kuning ini, dia mempunyai daun yang agak tebal dan warna daunnya agak gelap, dan permukaan daun juga agak lebar di sebelah sisi. Tetapi berbeza pula dengan pohon Tunera subulata ini. Pohon Tunera subulata mempunyai daun yang agak tirus dan permukaan daun yang agak nipis. Menurut pemerhatian saya di kebun, daun pohon Tunera subulata ini mudah luruh, tapi dia masih banyaklah kat pokok. Bentuk bunga tunera ini juga agak sedikit berbeza. Yang warna putih, dia ada 5 kelopak sama seperti yang warna kuning, tetapi dia ada lekuk di dalam. Tetapi tidak pula pada tunera yang warna kuning ini. Untuk kefahamannya lebih mendalam, apa kata kalau saya bawa anda terus pergi ke kebun untuk melihat sendiri perbezaan antara pohon Tunera subulata dan juga Tunera ulmifolia ini. Jom, saya bawa anda ke kebun. Hai, kita dah sampai kat kebun. Kat sini dah saya tanam Tunera bersama partner saya, Radin OP dan juga Radin Muhammad Syauqi. So, ini adalah Tunera ulmifolia yang kita bincangkan tadi. Okay, bunganya yang warna kuning, berkelopak 5 dan juga mempunyai daun. Ya, kat situ ada kelulut ya, tengah buat kerja. Okey. Tak begitu banyak, ada yang hidup dan ada juga yang dah nak mati. Okey. Dan boleh kita lihat kat daun sini, daunnya agak tebal.
Okey, di sini tempat kami tanam pokok Tunera subulata, yang warna putih, tapi dia tak betul kembang-kembang lagi. Dah baru pukul 8.30 dah sekarang. Subulata memang seronok tengok sebab memang rimbun gila. Tengok tu, ada banyak serangga tengah buat pembungaan dan sedut nektar sekarang. Begitu banyak bunga, memang seronok, tapi dia banyak je luruh. Tapi luruh-luruh dia pun banyak juga, masih banyak ada kat atas. Itu cantik untuk dipandang. Okey, sekarang kita dah tahu dan kita dah kenal apa itu pohon tunera. Okey, so sekarang tibalah masa untuk saya membongkar rahsia dan kebaikan pohon tunera ini. Berikut adalah merupakan rahsia-rahsia tentang pohon tunera. Nombor 1, baik untuk penghasilan madu dan pendebungaan. Pohon tunera ini menghasilkan nektar dan juga debunga yang sangat disukai oleh lebah dan juga kelulut. Jadi tidak heranlah bahawa bunga ini disenaraikan sebagai salah satu tumbuhan yang sesuai ditanam untuk bisnes madu kelulut dan juga madu lebah. Tumbuhan ini juga amat sesuai untuk ditanam di sekitar kebun kerana pokok ini akan memanggil kelulut dan lebah untuk menghisap madu dan membawa debunga untuk melakukan pendebungaan di kebun-kebun sayur kita. Aktiviti ini secara tidak langsung dan secara semula jadi membuatkan kebun kita menghasilkan buah-buah yang begitu berkualiti untuk dijual di pasaran. Sebab itulah saya tanam tunera dekat kebun saya. Nombor 2, perumah serangga predator. Kalian perasan tak? Di ladang kelapa sawit di sepanjang jalan akan ditanam banyak pohon tunera. Kenapa ini berlaku? Kerana pohon tunera ini akan menarik satu pemangsa yang dipanggil sikanus. Sikanus ini adalah merupakan satu haiwan serangga pemangsa yang akan memakan satu jenis ulat yang mengancam tanaman kelapa sawit yang dipanggil hama ulat api. Bagaimana hama ulat api ini menjejaskan tanaman kelapa sawit? Ini disebabkan hama ulat api ini akan makan daun-daun kelapa sawit dan seterusnya menjejaskan pertumbuhan pokok kelapa sawit. Akhirnya, kualiti buah kelapa sawit pun menurun dan hasilnya pasti kurang. Tunera subulata dikenali sebagai istana kepada serangga pemangsa sikanus ini. Banyak syarikat besar di Malaysia yang mengambil langkah biologi untuk mengawal hama ulat api ini dan mungkin ianya telah berjaya. Nombor 3, mengelak ancaman babi hutan. Bunyi macam kelakar bukan? Ya, ia dipercayai boleh menghalang babi hutan daripada masuk ke kebun kita. Ianya masih tak berlaku di kebun saya kerana sejak semenjak ni memang dah lama dah babi hutan tak masuk kebun. Mungkin takut dengan tuan dia. Betul atau tidak teori ini, sama-samalah kita kekalkan ia sebagai satu misteri yang hendak kita cuba. Nombor 4, antibiotik kepada satu jenis patogen. Percaya ataupun tidak percaya, tapi anda harus kena percaya kerana pohon tunera ini telah disenaraikan sebagai salah satu pohon yang mempunyai satu antibiotik kepada satu jenis penyakit ini. Ia menurut beberapa kajian klinikal pada tahun 2009 yang membuktikan bahawa pohon tunera ini telah menyembuhkan satu jenis penyakit daripada satu jenis patogen ini. Nombor 5, ubat sakit bengkak. Mesti ia merupakan satu benda yang terkejut bukan? Pohon tunera ini boleh menyembuhkan sakit bengkak. Kaedah perubatan tradisional telah lama menggunakan kaedah ini. Air rebusan tunera digunakan untuk menyembuhkan sakit tersebut. Tetapi teori tentang ini tidak dapat dibuktikan oleh klinikal lagi. So, janganlah berani nak pakai. Sendiri pakai, sendiri tanggung.
Dan section ini merupakan salah satu benda yang menarik untuk tontonan anda semua, iaitu bagaimana cara untuk kita menanam pohon tunera ini. Cara untuk menyemai pohon tunera ini begitu mudah, iaitu dengan menggunakan keratan batang. Batang pohon tunera ini diletakkan di dalam air dan dicampurkan dengan hormon penggalak akar. Kemudian pohon ini sesuai ditanam di medium pasir sungai ataupun atas tanah. Dan pastinya kawasan tersebut mestilah mempunyai saliran yang baik. Janganlah tanam di bawah bumbung, kerana bila hujan turun tak kena pokok tersebut, dan bila matahari memancar tak kena daun untuk melakukan fotosintesis. Jarak yang paling sesuai untuk kita tanam pohon tunera ini adalah 1 meter kali 1 meter. Kenapa jauh sangat? Kerana pohon tunera ini akan mengembang dengan begitu pesatnya. Betul ke perkataan pesat ni? So, ia akan memerlukan ruang yang sangat luas. Pada permulaannya mestilah ia akan nampak hodoh, tapi pada akhirnya mungkin anda akan sentiasa berpuas hati. Pada peringkat awal, pohon tunera ini haruslah diberikan air sebanyak 2 kali sehari sekurang-kurangnya, okey? Hal ini kerana pokok masih kecil dan akar masih pendek, dan kita kena bantu akar untuk mencari air. Untuk kesan yang cepat, anda boleh membaja pokok ini seminggu sekali dengan memakai baja APK 15-15-15. Selain itu, anda juga boleh menyembur folia yang berkaitan dan juga menggunakan baja-baja organik. Itulah sedikit sebanyak ilmu tentang pohon tunera. Menarik bukan? Tanamlah, apa lagi? Terima kasih kerana menonton video ini. Dan jika anda suka dengan video ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng di sebelah kanannya. Kemudian jangan lupa tekan like dan juga butang share untuk anda kongsikan kepada kawan-kawan anda yang memerlukan. Sekian sahaja daripada saya. Bertemu lagi dalam video yang akan datang. Salam jumpa. Bye.